dalam majlis tidak benar. Bermakna hujah itu mesti dalam majlis, sewaktu parliamentary proceeding. Kedua, apabila menyadari bahawa hujah atau kenyataan seorang ahli yang hendak dirujuk itu, bahawa kenyataannya itu tidak benar, ahli yang berkenaan tidak berbuat apa-apa untuk membetulkan hujah atau kenyataannya itu. Dan ketiga, ahli yang berhormat yang berkenaan memang berniat untuk mengelirukan diwan. Jadi dalam perkara yang dibangkitkan oleh yang berhormat pokok sena, saya dapati 3 prasyarat yang saya sebut tadi itu tidak wujud, yaitu usul yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak ada cacat celahnya, tidak ada kontradiksi. Yang selepas itu ada kenyataan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat dalam diwan ini juga yang bercanggah dengan usul yang disebut. Dan usul yang dibentangkan itu adalah usul yang mempunyai niat yang baik dan tidak ada tujuan untuk menyeleweng. Jadi saya berpendapat bahawa hujah atau kenyataan yang dibuat di luar diwan dalam apa bentuk sekalipun adalah di luar ruang lingkup maksud peraturan mesyuarat 36/12. Atas sebab itu, walaupun sekiranya betul kenyataan Yang Berhormat Menteri Pengangkutan itu bahawa Malaysia mempunyai hubungan dagang dengan Israel, ini tidak termasuk dalam ruang lingkup pengertian 36/12. Jadi saya harap pokok sena menerima baik penjelasan saya ini. Gopeng boleh gopeng dulu. Karena saya telah mengambil masa juga untuk meneliti perkara ini dan perkara-perkara apa yang telah dibangkitkan oleh pokok sena. Ya, silakan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya ucapkan terima kasih atas ruling yang dibuat pada perkara yang sudah agak lama, daripada 10 Jun yang lalu. Tapi walaupun Tan Sri mengatakan bahawa dia tidak ada kena-mengena dengan perkara yang saya bawa, peruntukan peraturan mesyuarat yang saya bawa, tetapi hakikatnya sememangnya kami terasa tertipu kerana kami rasa bahawa kami menyokong usul itu menunjukkan seolah kerajaan memang mempunyai satu ketegasan yang sangat serius terhadap Israel, seolah tidak akan ada apa-apa hubungan dengan Israel. Tetapi ternyata bahawa kita masih tetap mempunyai hubungan dagang dengan Israel. Jadi apa guna kita mengecam sedangkan kita membantu memperkukuhkan ekonomi Israel melalui hubungan perdagangan yang telah pun dilakukan oleh kerajaan Malaysia. Dan saya sebut bahawa saya kata itu keputusan kerajaan sendiri yang mengizinkan untuk dibuat secara yang rahsia. Jadi ini isu ini ya, ini persoalan. Jadi saya terima penjelasan Yang Berhormat Tan Sri Speaker, tetapi hakikatnya memang kerajaan kita tidak ada dasar yang tegas terhadap Israel dan kerajaan kita sememangnya bermain mata dengan Israel. Ini untuk makluman lanjut. Untuk makluman lanjut, Yang Berhormat pokok sena saya tidak sebut tadi. Memandangkan saya bukan hakim yang terpaksa baca semua judgement saya. Saya petik-petik saja sana sini kerana Yang Berhormat semua paham apa yang saya maksudkan. Yang Berhormat harus juga sedia maklum dengan maksud peraturan mesyuarat 23(1)I, di mana kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh ahli melalui akhbar tidak kita mengambil kesimpulan bahawa kenyataan-kenyataan itu adalah sahih atau betul. Maka peraturan mesyuarat 23(1)I melarang supaya ahli-ahli jangan bertanya mengenai dengan kesahihan sama ada betul atau tidak sesuatu kenyataan yang dibuat dalam surat kabar. Dan dalam soal itu saya mengambil kira peraturan mesyuarat 23(1)I, di mana kenyataan yang dibuat kalau ada oleh Yang Berhormat Menteri Pengangkutan ada melalui surat kabar. Dan waktu membangkitkan isu itu Yang Berhormat juga memetik apa yang dibangkitkan oleh surat kabar. Nanti lu pusing. Soal hakikat, soal tujuan, soal itu, soal tanggapan itu bukan soal saya. Soal saya ialah untuk mentafsir sejauh mana ruang lingkup
maksud dalam peraturan mesyuarat 36/12 tadi itu. Tetapi Tan Sri Yang di-Pertua, kenapa kerajaan tidak membuat sebarang bentuk penafian bahawa negara kita tidak mempunyai apa-apa hubungan perdagangan dengan negara Arab Israel? Sebab dalam perbahasan saya sendiri pun, dalam perbahasan rancangan Malaysia ke-10, saya mendedahkan bahawa ada keputusan kabinet, kemudian ada di perpustakaan di MITI juga mempunyai majalah-majalah yang menunjukkan bahawa itu ruang untuk usahawan-usahawan dan juga pedagang-pedagang daripada Malaysia untuk melihat apa peluang-peluang untuk berhubungan dalam urusan perdagangan dengan negara Arab Israel. Jadi ini jelas saya sebut, sepatutnya kerajaan menafikan. Sehingga hari ini kerajaan tidak menafikan bahawa mereka tidak ada apa-apa hubungan. Terima kasih, Bukit Senang. Daripada maklum balas secara ofisial yang saya terima daripada kementerian yang berkenaan, kerajaan menafikan bahawa tidak ada hubungan dagang di antara Malaysia dengan Israel. Jadi setakat itu penjelasan saya kepada soal ini. Jadi mungkin perkara ini akan juga diketahui dan diambil kira oleh kerajaan, yaitu di masa-masa yang akan datang dalam perbahasan yang lain mungkin ini akan dibangkitkan. Sepatutnya Tan Sri Yang di-Pertua, kerajaan harus memberikan jawapan secara bertulis kepada saya, sebab itu terkandung juga di dalam perbahasan rancangan Malaysia ke-10. Saya membahaskan, jadi sepatutnya dia berikan satu jawapan yang bertulis. Dia kena clear cut bahawa tak ada ujahan saya tak betul, di MITI tak ada pun apa yang saya sebut. Masih Yang Berhormat, itu pendapat Yang Berhormat, tapi itu petua saya kepada perkara yang dibangkitkan. Petua Tan Sri ialah hanya mendapat maklum balas, tetapi sepatutnya maklum balas itu harus diberikan secara bertulis. Itu menunjukkan bahawa satu kesalahan. Yang Berhormat, itu soal lain. Soal yang saya sebut itu ialah Yang Berhormat ingin merujuk Perdana Menteri kepada jawatan kuasa, hak dan kebebasan di bawah peraturan mesyuarat 36/12. Jadi ukuran daripada semua maklumat yang saya ada, saya membuat keputusan berdasarkan kepada itu. Dan saya perjelaskan bahawa usul yang dibentangkan itu tidak ada melanggar 3 prasyarat pun yang saya sebut tadi. Jadi macam manalah saya mengatakan bahawa yang dibangkitkan itu betul atau tidak, itu yang saya katakan. Persepsi lain, perbahasan lain itu bukan saya yang perlu membahas. Yang Berhormat, saya tidak dibolehkan untuk berbahas dengan Yang Berhormat. Malahan Yang Berhormat kalau dikira dalam peraturan mesyuarat pun tidak mesti menerima juga keputusan saya, kerana keputusan saya adalah utama, kecuali Yang Berhormat ingin membawa usul persendirian. Saya setuju dengan Tan Sri Yang di-Pertua, cuma Tan Sri Yang di-Pertua sepatutnya memberikan pengarahan kepada mereka supaya perbahasan yang saya bangkitkan di dalam rancangan Malaysia ke-10 berkaitan dengan perkara ini juga harus diberikan jawapan kepada saya. Apa kedudukan dakwaan saya ini, betul ataupun tidak. Itu yang saya minta. Sebab hari ini dituduh kata ketua pembangkang dengan Yahudi dan sebagainya, padahal memang kerajaan yang berhubung dengan Yahudi. Terima kasih Bukit Senang. Terima kasih. Peraturan mesyuarat 23 juga Bukit Senang mengatakan bahawa Yang di-Pertua tidak ada hak untuk menilai mengenai dengan kualiti jawapan dari menteri, ataupun sama ada menteri menjawab atau tidak. Itu bukan tanggung jawab saya di bawah peraturan mesyuarat. Jadi apapun yang disebut oleh peraturan Bukit Senang itulah petua saya kepada apa yang dibangkitkan oleh Bukit Senang. Terima kasih. Ini apa ya, peraturan mesyuarat? Ya. Boleh saya habiskan dulu. Sebelum Tan Sri boleh saya habiskan dulu apa yang saya telah janji kepada Batu Gajah, kepada Bandar Kuching. Selepas itu Yang Berhormat boleh saya habiskan dulu Yang Berhormat. Apa bezanya Yang Berhormat saya dengar pada ketika ini ataupun setelah saya habiskan?